Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi 25 Julai bersama saya Fazril Hisham Afandi. Kadar peratusan vaksin yang tinggi dalam kalangan populasi amat penting kerana ia dapat menghentikan sebarang mutasi varian baharu COVID-19. Ke arah itu, Penyelaras Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu, Dr. Anwar Rapai mahu seramai mungkin penduduk di bahagian Sibu menerima suntikan vaksin. Setakat 22 Julai, Dr. Anwar Rapai mendedahkan sebanyak 84.3% populasi yang layak menerima vaksin di bahagian Sibu telah menerima sekurang-kurangnya dos pertama vaksin COVID-19. Daripada jumlah itu, 52.3% daripada lebih 250,000 individu lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin. Dr. Anwar Rapai yang juga Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam bagaimanapun menegaskan angka peratusan tinggi itu bukan bermaksud Sibu mencapai imuniti kelompok kerana jumlah terbaik adalah seboleh-bolehnya 100% populasi yang layak diberikan suntikan vaksin. Dalam pada itu, daerah Sibu sepanjang minggu lepas hanya mencatatkan sebanyak 121 kes dalam tempoh seminggu. Jumlah ini adalah kes mingguan paling rendah semenjak tercetusnya kluster Pasai Januari lalu. If you ask me, have we get over it? Dan dulu lah. Okay. We want to see kesan daripada Delta tu dulu, pasal kesan daripada vaksin yang menyeluruh tu dulu. Okay. So don't dan bertepuk tangan dulu lah dengan adanya 3 kes. Keep on working together with all the authority, pastikan yang belum vaksin, pujuk dengan vaksin. Dr. Anwar berkata demikian di Sibu menerusi siaran langsung Facebooknya. Seterusnya, kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 23 Julai. Gereja Anglika di Sarawak masih ditutup sehingga ke 1 tarikh yang akan dimaklumkan kelak, walaupun Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam prosedur operasi standard yang dikeluarkan pada Jumaat lepas membenarkan pembukaan rumah ibadat bukan Islam. Biskop Gereja Anglika di Sarawak dan Brunei Darussalam Reverend Datuk Donald Juti dalam satu notis pemberitahuan yang dimuat naik di laman Facebook beliau berkata keputusan tersebut diambil selepas mengambil kira jumlah kes jangkitan COVID-19 di Sarawak dan seluruh negara amnya yang masih tinggi. Jelas beliau perkara yang lebih membimbangkan ialah peningkatan kes melibatkan varian yang agresif dan mudah berjangkit iaitu varian Delta. Reverend Datuk Donald bagaimanapun memberitahu para penganut Kristian Anglika boleh mengikuti upacara kebaktian secara dalam talian yang disiarkan oleh beberapa buah gereja. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan penganut Kristian Anglika yang telah menerima suntikan vaksin COVID-19 atau belum supaya terus mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Individu yang belum menerima dos pertama vaksin COVID-19 atau belum menerima janji temu vaksinasi boleh menghubungi pihak Jawatankuasa Petugas Khas Imunisasi COVID-19 CITF. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS memaklumkan pihak CITF telah menyediakan nombor tambahan bagi urus setia bahagian-bahagian yang telah dikemas kini untuk memudahkan individu yang layak menerima suntikan vaksin membuat janji temu masing-masing.
Nombor yang boleh dihubungi ialah nombor pejabat residen, daerah, pusat pemberian vaksin PPV dan klinik kesihatan di kawasan masing-masing seperti yang tertera. Dalam pada itu, sebanyak 261 kes baru positif COVID-19 direkodkan di Sarawak semalam, menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 meningkat kepada 73,579 kes setakat ini. Daripada 261 kes yang direkodkan itu, sejumlah 119 kes dikesan di daerah Kuching. Manakala jumlah kematian juga meningkat dengan 2 lagi warga negara tempatan menjadi korban virus tersebut, melibatkan warga emas lelaki berumur 75 tahun di daerah Kuching dan 90 tahun di daerah Miri. JPBNS turut mendedahkan tiada kluster baru direkodkan semalam. Manakala kluster Pekan Tatau baru di Tatau telah diisytiharkan tamat, menjadikan 90 kluster masih aktif di negeri ini. Jawatan kuasa itu turut memaklumkan bahawa Kampung Kancong Baru Gedong di Simunjan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula semalam sehingga 6 Ogos depan. Manakala PKPD di Penjara Pusat Miri dan Kuartus Pekerja Ladang Estate Sime Darby Plantation di Bintulu ditamatkan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak akan meningkatkan kapasiti kaki tangan bertugas di kaunter perkhidmatan sehingga 60% bermula esok. Ia sejajar dengan perkeliling Ketua Setiausaha Negara untuk memudahkan urusan pelanggan yang menggunakan perkhidmatan manual atau secara dalam talian. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata ia susulan JPJ menerima aduan daripada orang awam khususnya dalam menyelesaikan pembayaran cukai jalan dan memperbaharui lesen memandu dalam tempoh pandemik ini. Jelas beliau dalam kenyataan medianya, JPJ Sarawak juga melanjutkan tempoh pembayaran cukai jalan dan lesen memandu sehingga 30 September depan. Selain itu, JPJ Sarawak juga menyarankan orang awam supaya melakukan pembayaran secara dalam talian menerusi servis MyEG. Semangat muhibah dan bersatu padu dalam kalangan penduduk di Bumi Kenyalang mampu membawa Sarawak terus gemilang dalam pelbagai bidang menjelang tahun 2030. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu menyatakan selari dengan tema Hari Sarawak tahun ini iaitu Sarawak Gemilang untuk Semua, kemakmuran semua kaum antara faktor kestabilan dan keharmonian dalam pembangunan di Sarawak. This is very important for all Sarawakians to come together, be united and be strong so that we can move forward. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program Saberkas prihatin sumbangan daging mentah di 5 buah kampung sekitar Bandaraya Miri. Datuk Sebastian yang juga pengerusi Saberkas Cawangan Piasau memaklumkan agihan daging lembu menerusi program itu antara pendekatan beliau bersama rakyat yang tidak dapat melakukan upacara daging korban bersempena Hari Raya Aidiladha bagi mematuhi prosedur operasi standard. Penerima-penerima sumbangan yang ditemui gembira dengan rezeki yang dikongsikan itu. Mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Sebastian Ting kerana sudi memberi sumbangan seperti daging dan sebagainya kepada kami. Tapi dengan ada agihan itu, alhamdulillah lah. Terima kasihlah dari sumbangan tu. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Sebastian Ting yang telah menyumbangkan daging lembu untuk semua warga Kampung Pulau Melayu lah. Pengagihan daging korban itu melibatkan Kampung Senadin Jaya, Kampung Pulau Melayu, Kampung Piasau Jaya, Kampung Lereng Bukit dan Kampung Haji Wahid. 5 warga asing tahanan lokap Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Miri yang meloloskan diri pada 15 Julai lalu berjaya diberkas semula. Pengarah Zon Maritim Miri, Kapten Maritim Muhammad Fauzi Othman mendedahkan kesemua tahanan diberkas pada Jumaat lalu di sekitar kawasan semak berhampiran muara Sungai Miri.
Kapten Maritim Mat Fauzi Osman berkata 5 tahanan terbabit meloloskan diri melalui tingkap tandas lokap yang dirosakkan. 5 tahanan terbabit merupakan antara 13 nelayan asing yang ditahan pada 28 Jun lepas atas kesalahan menceroboh perairan, menangkap ikan tanpa permit serta tiada pengenalan diri yang sah. Berikutan itu, Zon Maritim Miri melancarkan operasi kejar buru melalui risikan maklumat, carian darat dan juga sekatan sungai. Lokasi persembunyian suspek dikesan berikutan pergerakan sebuah kenderaan mencurigakan memasuki kawasan loji Kumbahan berhampiran muara Sungai Miri selepas meletakkan bungkusan yang disyaki makanan dan terus keluar meninggalkan lokasi. Tidak lama selepas itu, muncul 5 individu dari arah pantai menyelinap masuk ke semak berhampiran pantai tersebut. Intipan mendapati bungkusan yang disyaki makanan tersebut dipercayai telah diambil suspek. Kesemua suspek berjaya diberkas setelah salah seorang daripada suspek menyerahkan diri. Kesemua suspek yang diberkas telah dibawa ke Balai Polis Batu Niah. Pintu masuk utama Hospital Umum Sarawak HUS telah ditukar ke lobi utama melalui pintu laluan kecemasan bersebelahan Pusat Rawatan Harian atau Daycare Center yang baru sejak 19 Julai lepas. Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sarawak dalam siaran medianya memaklumkan sehubungan itu pesakit dan pengunjung dikehendaki menggunakan pintu laluan kecemasan sebagai drop-off point untuk ke lobi utama HUS, klinik pakar dan pusat rawatan harian. Ia bagi mengurangkan kesesakan ketika menurunkan pesakit atau penumpang, manakala menggunakan lobi A klinik pakar sebagai pick-up point selepas selesai menjalani rawatan dan urusan di HUS. Langkah tersebut juga bagi memastikan keselesaan dan kelancaran perjalanan kenderaan yang memasuki perkarangan hospital tidak terjejas dengan pembukaan bangunan dan tempat parkir kereta yang baharu di kawasan HUS. Sekian berita pagi Sarawak. Sentiasa patuhi SOP COVID-19. Saya Fazril Hisham Afandi. Assalamualaikum dan salam hormat.